أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam ni di dalam pengajian mingguan kita, iaitu pengajian, iaitu kitab Pelita Penuntut, kitab Pelita Penuntut karangan Syekh Muhammad Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan daripada kitab Syekh Muhammad Syafi'i Lengkeh Al-Fatani yang dinamakan kitab Pelita Penuntut. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan sambung lagi pembahasan kita, iaitu pembahasan kitab kita, iaitu kitab Pelita Penuntut, pada muka surat 5 bawah sekali, pada muka surat 5 bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan hanya sungguhnya telah mengarang oleh As-Sayyidu Al-Imam Al-Ajallu Al-Syahid Nasiruddin Abul Qasim akan sebuah kitab pada bicarakan perangai. Jadi kita nak bicara masalah apa ni? Jadi kita sekarang ni duduk di dalam perbahasan berkenaan tentang kelakuan hati, berkenaan dengan tentang kelakuan hati. Jadi kita flashback balik. Jadi yang dulu tu wajib kita belajar akan ilmu kelakuan hati. Wajib kita belajar akan kelakuan ilmu hati. Kemudian wajib juga kita belajar dan mengetahuikan sekalian perangai-perangai, iaitu seperti perangai sifat pemurah, sifat penyayang. Penyayang di sini
kena tahu juga sifat kedekut tu macam mana. Kita dah bahas. Dikatakan penyayang tu bukan penyayang yang dengan makna kasih, tapi penyayang ni maksudnya dengan makna sifat bakhil. Penyayang di sini dengan makna sifat bakhil. Tu maksud dia. Baik. Jadi wajib kita wajib di atas manusia tu mengetahui akannya, akan sifat-sifat perangai-perangai yang telah tersebut, yang telah disebut oleh pengarang kita. Kemudian berkata oleh Syekh, telah mengarang oleh Sayyid Al-Imam Al-Ajallu Al-Syahid Nasiruddin Abul Qasim akan sebuah kitab pada bicarakan perangai-perangai. Maksudnya membicarakan akan sifat-sifat manusia ni, perangai-perangai manusia ni. Dan sebaik-baiklah barang yang ia karang itu. Apa sebaik-baik barang? Tulis itu, sebaik-baik barang iaitu yakni sebuah kitab yang ia karang itu. Maknanya barang di sini iaitu kitab. Jadi Sayyid ni dia mengarang sebuah kitab. Apa dia kata? Kata dia, maka wajiblah atas tiap-tiap orang Islam. Wajib apa? Memelihara akan perangai dan kelakuannya, dan kelakuannya, kelakuan hati. Wajib kita memeliharakan. Kita kena jaga, memelihara akan perangai. Perangai ni kita kata tabiat. Perangai. Dan juga dan juga kelakuan. Ini kelakuannya, kelakuan hati. Hati kena jaga. Hati kita kena jaga. Baik. Kemudian, dan adapun memeliharakan, dan adapun memeliharakan barang yang jatuh ia barang. Memeliharakan barang ni ini perkara. Tulis itu. Dan adapun memelihara akan barang, akan perkara yang jatuh, ini yang berlaku. Jatuh dengan mana berlaku. Yang berlaku ia perkara itu pada setengah-setengah daripada ketika. Apa dia setengah-setengah daripada ketika? Maka iaitu, apa dia perkara-perkara yang ketika tu? Bila sebut setengah-setengah daripada perkara ketika ni, maksud dia di sini perkara itu ketentuan di dalam ilmu fardu kifayah. Maksudnya setengah-setengah ketika ni, ilmu ni bukan digunakan sentiasa. Itu maksudnya dia katakan setengah ketika tu. Dikatakan setengah ketika ni, setengah daripada ketika, maksudnya setengah daripada ketika iaitu sebahagian daripada ilmu tu kita gunakan bukan pada setiap hari. Apa nama dia? Maka iaitu kita memeliharakan apa dia? Iaitu fardu kifayah. Dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah tu apabila berdiri dengan dia, dengan fardu kifayah oleh setengah-setengah orang pada satu negeri, nescaya gugurlah daripada yang lainnya. Itu dia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apabila muka surat apa? Muka surat 6. Sekejap, 1, 2, 3. Muka surat 6 baris yang ketiga. Muka surat 6 baris yang ketiga. Kitab Jawi kalau kitab Jawi muka surat 6. Kitab Rumi saya tak pasti. Siapa yang ada kitab Rumi tu tolong bagi tahu pada kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita dalam grup. Muka surat berapa? Tolong bagi tahu, tolong maklumkan. Baik. Rumi muka surat 11 Jawi muka surat 6 baris yang ketiga dari atas. Maka iaitu
iaitu memeliharakan perkara yang jatuh bersetengah-setengah daripada ketika tu, apa dia? Iaitu fardu kifayah. Itu dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Bila tu fardu kifayah? Apabila berdiri dengan dia. Ini apabila mengerjakan. Berdiri dengan mana mengerjakan? Tulis itu. Berdiri dengan mana mengerjakan. Apabila mengerjakan. Apabila berdiri ini mengerjakan dia dengan fardu kifayah tadi oleh setengah-setengah orang. Yang berdiri dengan dia, yakni yang mengerjakan dengan dia. Nescaya. Saya langkah. Apabila mengerjakan dengan dia dengan fardu kifayah oleh setengah-setengah orang pada satu negeri. Dalam satu negeri tu seorang dia dah buat dah mengerjakan. Satu negeri ni ulama bahas. Takkan negeri Selangor tu, maksudnya antara negeri Selangor dengan negeri lain begitu ke maksud dia? Bukan. Maksud di sini iaitu dua marhalah. Dia panggil masafatul qasri. Tulis itu. Perjalanan yang boleh kita buat jamak qasar. Perjalanan yang harus kita buat jamak qasar. Itu dikatakan itu yang dimaksudkan dengan satu negeri. Ya betul. Berdiri dengan mana mengerjakan. Dia kitab Jawi ni Haji Airul, dia payah sikit. Dia bahasa orang dulu kadang-kadang bahasa orang dulu begitulah. Dia faham, kita faham gitu je. Bahasa orang dulu tu kadang-kadang dia bahasa tu dia kadang dia ambil dalam kitab Arab. Kadang dia terjemah bulat-bulat dia bismillah. Baik. Habis. Pada satu negeri. Jadi pada satu negeri ni tulis, iaitu dengan perjalanan masafatul qasar. Perjalanan yang boleh kita buat jamak qasar. Lebih kurang 90 km. Di dalam 9 km tu kena ada seorang pandai dalam satu ilmu fardu kifayah. Contoh ilmu nahu. Dalam 9 km kena ada orang pandai betul, orang alim sungguh dalam ilmu nahu. Kalaulah tidak ada dalam lingkungan 90 km tu, tidak ada seorang pun pandai ilmu nahu. Contoh, dia tahu sikit-sikit ilmu nahu. Dia hanya sekadar ilmu nahu dia tu untuk belajar bahasa Arab je. Tapi nak terjemah Al-Quran tak pandai menggunakan ilmu nahu. Dia tidak alim ilmu nahu. Maka dikatakan itu berdosa kesemuanya. Oleh itu kena ingat, di dalam 90 km dia kena ada orang pandai. Contoh ilmu apa? Ilmu nahu kita kata. Dalam ilmu nahu tu kena ada seorang pandai. Dalam 90 km. Pandai di sini ni bukan sekadar belajar Macam contoh ilmu fardu ain ni, fardu ain ni belajar ilmu tauhid. Tauhid, fiqh, tasawuf tu wajib belajar. Itu tak ada kira. Tak apalah, bagi kat ustaz lah. Bagi kat ustaz lah belajar. Apa tu ilmu tauhid saya tak pandai sangat pun tak apa. Ada ilmu fardu ain, tiap-tiap orang dia kena pandai. Tiap-tiap orang dia kena belajar. Dia kena tahu. Ada pun ilmu fardu kifayah, seorang pun dah cukup memadai dah. Tapi dalam 90 km dipanggil yang harus kita jamak qasar dengan dia. Dalam 90 km tu kena ada seorang pandai. Pandai tu mahir lah dalam satu ilmu fardu kifayah. Contoh orang tanya ilmu apa? Ilmu makulah, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu saraf, ilmu mantik. Kena ada orang pandai sungguh. Kena ada orang pandai sungguh. Habis. Dia kata tengok, apabila berdiri ini mengerja dengan dia dengan perkara tu oleh setengah-setengah orang.
pada satu negeri, nescaya gugurlah yang lainnya. Gugur daripada kewajipan kepada orang lain. Gugur dah. Maksud gugur ni apa? Tak wajib dah. Tak wajib dah dia belajar. Tapi kalau dalam perjalanan masafatul qasar 90 km tidak ada seorang pun pandai dalam ilmu fardu kifayah. Contoh ambil satu ilmu je. Ilmu nahwu ke, ilmu balaghah ke, ilmu mantik. Seorang pun tak pandai. Belajar saja tapi dia tak mahir. Maka dalam semua orang tu semua berdosa habis. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun pandai. Tu penting ilmu fardu kifayah ni kadang-kadang. Baik. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang, ni tak dia mafhum mukhalafah dia. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengannya, satu orang yang mengerjakan dengannya, seorang pun tak ada pandai dalam bab tu, dalam ilmu tu, nescaya bersekutulah sekalian mereka itu pada dosanya. Apa bersekutu? Berkongsilah dosa tu semua sekali. Semua kena sama dosa. Bukan orang seorang dia tanggung dosa, semua orang dosa sekali. Habis semua dosa habis. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun pandai. Tidak ada seorang pun pandai. Tak kira lah lelaki atau perempuan. Tak kira lelaki atau perempuan. Dia umum. Dia umum. Bersifat dengan umum. Kena ada seorang pandai. Tapi tempat kita ni insya-Allah lah, dalam satu negeri tu banyak orang pandai yang boleh tafsir Quran, yang boleh pandai ilmu nahwu, yang pandai ilmu bahasa Arab, ilmu mantik lagi. Banyak orang kita sebab tu orang belajar ilmu nahwu banyak sekarang ni. Duk tumpu belajar ilmu nahwu ni. Bila belajar pun naik satu kitab, jadi pandai pula dah. Aku tak apa, terlepas lah. Terlepas lah, gugur lah daripada fardu kifayah tadi. Tapi kalau tak ada seorang pun pandai, maka bersekutu semuanya. Dosa tu semua habis, makan ke semuanya. Bukan seorang duduk, semua habis dosa. Sebab tu ulama' dulu ulama' dulu tu, contoh kita kata kita duduk KL, tak apalah, kita hantar anak kita semua sekolah agama. Kita hantar sekolah apa? Sekolah biasa, sekolah Inggeris. Betul, memang boleh kita hantar. Tapi kadang-kadang fardu kifayah tu kadang-kadang lepas kedak lagi. Kita kata, ustaz, saya hantar anak saya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tu macam mana dia belajar? Adakah dengan secara detail, dengan satu persatu dia faham sungguh? Ini masalah. Kadang-kadang banyak terlepas pandang. Kita kadang-kadang kita dah hantar kat sekolah dah, tapi kadang-kadang dia jawab periksa tu kerana nak apa? Bukan kerana ilmu. Tu masalah. Apabila dia tanyakan balik, dia tak boleh jawab. Al-ilmu fi sudul kutub. Tu dalam pepatah Arab. Ilmu tu di dalam hati, bukan pada kitab. Bukanlah ilmu tu di dalam kitab. Yang kita kena ingat tu dalam hati kita. Sebab kita nak amalkan apa yang kita belajar. Tapi susah zaman sekarang. Bukan kata zaman sekarang, zaman dulu macam tu juga. Saya gitu juga. Bukan kata orang, kata saya sendiri. Kita dulu kalau belajar pun memang nak niatkan sijil. Kita kata, aku dapat yang cemerlang ni, orang boleh hadiah ni, boleh yang ni, boleh yang ni, boleh yang ni. Tapi praktikal amalan tu tak boleh. Ni cerita dulu. Kita belajar sekolah, kita skor. Tapi apabila ditanyakan balik apa yang kita belajar, kita nak aplikasikan, nak apply balik, tu payah. Lepas tu saya ambil inisiatif sendiri. Tak apalah, dah ambil CJ, tak apalah, pergi kat pondok. Pergi kat pondok tu baru nampak. Sebab apa? Sebab kita tak ada tekanan. Kita tidak ada tekanan. Belajar tu tidak ada perkara yang menekan pada kita. Okey, kau belajar ni kerana kena ada sesuatu benda, ada. Kita belajar ni kenapa? Aku nak ilmu. Aku menghafal matan kerana nak ilmu, baru dapat. Tu payah. Zaman kita sekarang pun gitu jugalah.
tak kata pada orang lain, kata kat kita. Kerana anak kita pun kita tak tahu macam mana. Contoh anak saya, kita hantar sekolah macam tu lah. Habis itu tu di antaranya. Tu ni baik. Kemudian maka wajiblah atas raja. Ini macam-macam sama sekarang Penci pun nak CJ lah. Dia paling penting tu ilmu lah kalau boleh kita dapat ilmu Kalau dapatkan ilmu, CJ pun dapat sekali. Tak CJ pun dapat turut sekali Dia zaman sekarang ni kalau nak betulkan anak-anak boleh. Macam saya lah, anak saya kecil lagi pun betulkan anak-anak, kata okey, belajar ni biar ingat betul dalam ilmu. Ingat betul ilmu. Lepas tu dapat jawab soalan. Contoh dulu di Azhar dulu, tok guru saya dia belajar dia belajar tu ambil periksa. Tapi dia tak baca buku pun. Dia tak pernah baca buku. Tapi sebelum periksa dia tak baca buku apa. Dia hanya talaki je. Dia mengajar kitab ni. Tapi dia mengajar tu dia ingat semua. Dia mengajar macam-macam ilmu. Dia dah biasa mengajar dah. Tapi bila orang lain semua sibuk baca buku apa, buku nak periksa lah, buku, ambil nota lah, apalah kan, orang nak periksa, maklum lah. Tapi kawan saya ni tak. Dia alim dah. Dia belajar, dia memang dah ingat dah matan-matan ni. Sebab dia ingat matan tu kerana nak ilmu. Sebelum dia pergi azhar, sebelum pergi sekolah lagi, dia duduk pondok tu memang nak ilmu dah. Lepas tu bila dia jawab periksa tu, pagi tu tuan pergi jawab je. Tak ada bawa nota apa, tak ada. Rupanya ilmu dalam kepala semua dah. Orang semua tengok buku apa, buku catatan doktor bagi kan. Dia tak. Dia ingat dalam kepala semua dah. Orang memang hebat semua orang gitu Lepas tu dia pergi pernah tengok tu, dia dapat jawab tu, dia periksa tu dapat tinggi. Dapat 90 lebih tak silap. Saya tulis markah lagi. Tapi dia jawab tu dengan jawapan dengan dalam idea dia. Bukan idea, dalam apa yang dia belajar. Apa yang dia belajar kat pondok tu dia apply balik dekat periksa dekat Azhar. Tu payah nak dapat. Payah nak dapat saya pernah buat benda tu 2-3 subjek je. Bukan semua subjek. Saya mengaku sendiri Kalau kita buat tu, kita mampu tu buat 2-3 subjek je. Contoh kalau dulu tauhid. Tauhid saya boleh buat. Sebab tauhid kita dah biasa belajar. Lepas tu ingat pula, kalau macam tauhid kalau nahu ke kan, jenis nahu. Kalau jenis nahu ni tak payah ambil nota pun tak apa. Jenis saya dululah. Ambil soalan, keluar i'rab semua, i'rab Quran. Kalau doktor beritahu okey ni soalan spot macam ni, kita tak ambil lah. Kita dah terbiasa dengan i'rab, ikutlah apa keluar apa kita boleh i'rab. Tapi ada 2-3 subjek lah, bukan semua subjek saya lah. Kalau kawan saya ni mengangkap tok guru saya, dia semua subjek tak baca pun tak apa. Memang hebat itu nak kata beramal dengan ilmu sungguh. Maka bila kita beramal dengan ilmu sungguh, periksa ke apa ke semua dalam tangan kita. Boleh jawab senang je. Habis itu. Baik, tengok. Maka wajiblah atas raja bahawa menyuruh ia raja akan mereka itu dengan yang demikian itu. Dengan dia, tengok. Wajiblah atas raja bahawa menyuruh ia raja akan mereka itu ahli negeri dengan yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Yang ini menyuruh dengan mengerjakan fardu kifayah. Tulis itu, mengerjakan fardu kifayah. Itu maksud dia. Si bawah tak boleh lah gelar lagi saya. Saya tok guru saya tu dia gelar si bawah tu memang ingat sungguh bab nahu. Tapi idola saya lah sebab babelah sarah ni, Allah Akbar. Nahu ni ya Allah cekang sungguh. Memang ikutlah apa pun
ikutlah putar apa tafsir Quran ke apa ke, dia boleh Arab semua. Memang hebat lah. Jadi dia tu macam inspirasi saya lah. Begitu juga kalau di pondok-pondok saya tu, macam contoh Babeli Qadok, Haji Kamal Zaman. Babeli Qadok tu jangan main, ilmu nahwu dia memang hebat. Saya kenal dengan dia tu banyak kaedah-kaedah yang pelik-pelik tu saya dapat dengan dia. Kaedah nahwu sharaf. Kaedah nahwu tu saya dapat dengan dia. Memang saya dapat sungguh lah. Jadi kalau tanpa belajar tu saya memang tak tahulah. Sebab sehingga kan nak kata ilmu nahwu ni, kita nak kata kita faham sungguh lah. Apabila orang tanya bab apa, kita boleh tahu dah bab apa. Nak kata-kata kita boleh ingat sungguh. Contoh begini. Contoh budak SPM. Budak SPM ni, contoh keluar PSA. Baru ni lah saya tengok. Jadi dia tanya soalan. Nak cerita kata kita ni beramal dengan ilmu kita tu, kita boleh terus jawab. Alhamdulillah. Tanpa kita melihat buku. Sebab kita dah tahu. Ibaratnya kalau orang kerja akademik, kalau contoh orang engineer lah. Orang engineer ni mestilah dia punya basic dia tu mesti dia pandai ATMAT. Contoh, walaupun dia tinggal berapa lama sekalipun, ATMAT dia mesti kuat, mesti hebat. Ibarat dia gitu. Mesti matematik ni mesti tak boleh tinggal. Walaupun tak ada buku pun, walaupun dia bagi soalan, dia boleh terjawab. Ni ibarat macam orang akademik. Begitu juga orang agama, begitu juga. Orang agama ni ikutlah masalah apa dalam ilmu tauhid ke, nahwu ke apa ke, dia boleh tahu, dia boleh jawab. Habis itu tengok. Jadi maka wajib di atas raja bahawa menyuruh ia raja, menyuruh akan mereka itu ahli negeri. Dengan yang demikian itu, iaitu dengan mengerjakan fardu kifayah. Ni raja di sini ni kena tulis, iaitu kita kata pembesar. Ni zaman dulu raja dia suruh kita belajar nak melepaskan fardu kifayah. Macam kita lah, dia panggil raja ni, panggil sultan ni, dia panggil pemimpin. Contoh apa yang fardu kifayah yang kurang dekat negara kita, contoh ilmu falak. Maka ilmu falak tu kena ada orang fardu kifayah, kena lepaskan. Sebab ilmu falak ni panggil ilmu fardu kifayah. Maka dalam satu negeri tu kena ada orang pandai sungguh. Payah kena ada pandai. Maka raja dia menghantar seorang tu kena belajar. Kebanyakan akademik lah tempat kita. Dia hantar kita, tak apa. Contoh doktor ke, doktor dah banyak lah doktor, engineer kan. Ni cerita kata zaman dulu lah, Menteri Agama lah Ustaz. Contoh kita kata Menteri Agama lah. Jadi raja di sini ni bukan raja sultan tu. Raja di sini maksud orang yang ada peringkat pemimpin. Contoh kalau Menteri Agama tu, dia kena bagi saran kan, okey, untuk akademik, ilmu apa yang tak belajar lagi, okey, kita kena hantar suruh belajar. Itu sebagai contoh. Baik, habis. Wajiblah atas raja akan mereka itu ahli negeri. Dengan yang demikian itu, apa demikian itu? Tulis. Dengan yang demikian itu, yakni dengan mengerjakan fardu kifayah. Yakni dengan mengerjakan fardu kifayah. Raja suruh kita belajar fardu kifayah. Dan mengerasi ia raja akan ahli negeri atas yang demikian itu. Mengerasi ni kena paksa. Siapa yang tak dalam satu negeri tu tak ada orang belajar langsung ilmu nahwu, ataupun belajar dah, tapi tak ada orang yang alim. Tak ada orang yang alim ilmu nahwu contoh. Maka wajib disuruh belajar sampai alim. Contoh engineer, contoh IT. Kita kata IT ni penting dalam satu negeri. Wajib dia belajar tu sampai ke tahap tinggi, sampai dia boleh jadi hackers. Contoh nak kata pandai sungguh, dia kena belajar sampai habis. Begitu juga dalam satu negeri tu, fardu kifayah tu, orang tu kena pandai apa? Mantik. Kena faham mantik sungguh. Ilmu mantik tu kena pandai. Bila dia tanyakan pasal ni, bab ni, dia boleh jawab.
Oh, tu maksud dia di situ. Jadi raja boleh mengerasi. Tengok, Allah Akbar. Untung orang dulu sampai suruh kita belajar sungguh. Sampai suruh belajar tu sampai mengerasi. Kita ni zaman kita sekarang tak tahulah. Allah alam tapi tak ada sampai mengerasi. Tapi ala kuliah tu kena minat tu kena ada. Kita kena tanamkan dalam diri kita. Kita fikir kata bukan soal kata minat tak minat, tapi kita tanamkan diri kita, aku belajar ni nak melepaskan fardu kifayah. Contoh. Contoh. Nampak? Baik. Maka dikatakan bahawasanya mengetahuikan barang yang jatuh ia barang atas dirinya pada sekalian kelakuan itu ditempati akan dia pada tempat makanan. Tengok. Maka dikatakan bahawasanya mengetahui barang, mengetahui perkara yang jatuh, yang ni yang berlaku. Tulis itu. Yang jatuh, yang ni yang berlaku. Mengetahuikan perkara yang berlaku ia perkara tadi, barang tadi, atas dirinya. Kena tahu tu pada sekalian kelakuan. Pada sekalian kelakuan itu. Pada semua kelakuan itu. Ditempati. Apa ditempati? Tulis. Ditempati ni, yang ni diserupakan, dibandingkan. Tu ditempati. Ya, kita tak jawi orang dulu. Ditempati dengan mana? Diserupakan. Diserupakan akan dia, akan perkara tadi pada tempat makanan. Diibaratnya gini. Kalau je kamu zaman, ibaratnya gini. Kita belajar ni ibaratnya macam seperti makanan. Baik, makanan ni wajib tak bagi kita makan? Wajib tak? Wajib. Sehari 3 kali kita makan. Pagi kita makan, tengah hari kita makan, malam kita makan. Belajar pun gitu juga. Kita mewajibkan pada diri kita ni, kita belajar tu dibandingkan seperti kita makan. Soalnya belajar pagi tu ibarat macam makanan kita. Nampak ajar Rohana? Kita belajar pagi. Aku belajar ilmu nahu. Uish, kalau tak belajar pagi ni saya tak sedap. Rasa macam nampak tak? Kalau tak belajar tu macam orang kata ibaratnya, kalau orang tak makan pagi tu rasa tak sedap perut dah. Aku tiap pagi biasa makan, tiba-tiba tak makan. Nampak tak? Bandingan dia macam tu. Begitu juga orang belajar ni, ilmu ni, diibaratkan kita ni tiap hari belajar macam biasa Haji Kamal Zaman. Kita ni bangun pagi ni, lepas waktu subuh, lepas tu baca Quran, berzikir. Pukul 8.30 kita tengok jam, rasa nak belajar. Mesti tak boleh duduk diam. Aku tak sedap nak duduk ni. Biasa nak belajar pagi-pagi, tak biasa tengok TV pagi-pagi ni. Nampak contoh? Begitu juga apa yang berlaku pada kita. Tak dapat tidak tu seperti tempat makanan dah. Nak kata makanan tu benda wajib. Tengok. Dia kata, maka dikatakan bahawasanya mengetahuikan barang, perkara yang jatuh, yang berlaku ia. Betul. Belajar tu wajib seperti makan dah. Berlaku atas dirinya pada sekalian kelakuan. Ditempati, ini diserupakan. Tulis. Diserupakan ataupun dibandingkan akan dia, akan barang tadi tu pada tempat makanan. Seolah-olah macam makanan dah. Tu dia. Tak dapat tidak bagi tiap-tiap seorang daripada demikian itu. Apa dia? Tak dapat tidak tu daripada apa? Daripada mengetahui perkara tadi. Tak dapat tidak, mesti kita kena tahu juga. Aku nak belajar pagi ni, kena tahu benda ni, benda sekian. Begitu juga dibandingkan seperti makanan. Tu dia. Habis.
Dan pada setengah-setengah daripada waktu, dan mengetahuikan ilmu bintang-bintang itu. Oh, tengok ilmu bintang, ilmu nujum. Ilmu bintang ni kita panggil ilmu nujum. Ilmu yang mengkaji bintang. Ni masuk dalam bahagian, ini masuk setengah daripada ilmu falak. Tengok dia kata, dan pada setengah-setengah daripada waktu, dan mengetahuikan ilmu bintang-bintang itu, ditempati akan dia, akan ilmu bintang tadi itu. Ditempati ni maksudnya diserupakan. Tulis, ditempati, yakni diserupakan. Diserupakan akan dia tu pada tempat penyakit. Baik, dia ilmu bintang ni, kata setengah ulama, belajar ilmu oh, saya langkau minta maaf. Tempat tu balik, minta maaf. Terima kasih banyak. Dan pada setengah-setengah daripada waktu, dan mengetahuikan dan mengetahuikan barang yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika itu. Setengah-setengah daripada ketika itu tu ditempati akan dia, ini diserupakan. Diserupakan akan dia, akan perkara yang jatuh pada setengah-setengah tadi tu, pada tempat ubat dihajatkan kepadanya. Seolah-olah kata kita berhajat pada ubat lah. Contoh kita kata kita ni jahil ilmu apa? Kita ilmu fardu ain, tauhid. Aku ni tak boleh belajar ilmu tauhid, tak tahu apa langsung. Contoh, wajib aku belajar, kena cari juga. Ibaratnya orang tu cari ubat, tengah sakit nak tak nak kena cari ubat juga. Kita begitu juga. Kalau kita rasa ni kita jahil betul, kena cari apa? Ilmu. Kena tuntut ilmu. Tak boleh duduk saja dah kita ni. Ibarat dia gitu, Haji Kamal Zaman. Ibarat dia begitu Baik, tengok. Tengok. Mengetahuikan barang yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika itu ditempati, yakni dibandingkan, diserupakan akan dia pada tempat ubat dihajatkan kepadanya, kepada ubat. Bila tu? Pada setengah-setengah daripada waktu. Tengok, kita ada setengah-setengah waktu kita kena belajar bab ni. Tengok, apa yang aku ni tak tahu ni, apa aku jahil ni. Contoh kita jahil hukum apa? Hukum, kita kata hukum fiqh. Kita tak tahu bab semayang. Pada waktu tu wajib kita belajar. Pada ketika yang kita tak tahu tu wajib kita menuntut ilmu. Aku tak tahu bab semayang. Wajib dia kena belajar. Wajib dia kena tuntut. Tu maksud dia. Habis. Dan mengetahuikan ilmu bintang-bintang itu. Ni bintang, ilmu bintang ni. Jadi setengah ulama kata mengetahui ilmu bintang tu hukumnya haram. Ni panggil ahli nujum, bukan ahli falak. Kalau ahli falak kita mengkaji tu tak apa. Ni ahli nujum ni, bintang ni, dia tengok bintang ni, orang ni jadi lagu mana. Tu kata haram tu, dia panggil ilmu tilik. Sebab orang dulu ada setengah-setengah orang kurafat, dia tengok bintang tu dia tahu dah, malam ni ada orang mati ni, tengok bintang. Contoh, dia tilik kepada apa? Dia tilik kepada bintang. Tu tak boleh tu gitu. Dia meramalkan dengan bintang. Sebab tu kita panggil ilmu bintang, ilmu nujum. Ilmu nujum. Tenung nasib, betul. Ni, tengok. Dan mengetahuikan ilmu bintang-bintang itu ditempati, yakni diserupakan akan dia pada tempat penyakit. Soalan macam penyakit dah. Kita ni Haji Kamal Zaman tak biasa belajar ilmu fardu ain. Orang Melayu kita ni suka belajar ilmu pelik-pelik. Aku nak belajar tengok kawan tu hebat, dia boleh tahu nasib orang. Aku nak belajar. Contoh dia nak belajar. Nak belajar orang tilik nasib.
Padahal fardu ain tak lepas lagi. Itu seolah-olah kata membawa kepada penyakit dah. Nak cari penyakit. Tengok. Diserupakan pada penyakit dah. Seolah kata ada penyakit. Nak cari penyakit. Elok-elok kita kena cari ubat, kita pergi cari penyakit lagi. Elok-elok kita dah jahil dah. Nak mencari lagi, nak menjahilkan kita lagi. Tu dia. Jadi panggil jahil berdengung. Dia panggil jahil berdengung. Tengok. Maka belajar akan ilmu bintang tu. Haram. Hukumnya haram. Sebab apa haram? Kerana bahawasanya ilmu bintang itu memberi mudarat. Memberi mudarat. Allah na'udzubillah min zalik. Dan tiada memberi manfaat. Tak ada satu pun memberi manfaat. Lebih baik kita belajar ilmu fardu kifayah daripada fardu ain. Kita belajar fardu ain lagi baik. Baik, tengok. Habis. Dan bermula lari daripada qada Allah Ta'ala dan qadarnya itu. Ni lari. Apa maksud lari? Contoh dia lari daripada qada dan qadar. Maksud lari di sini ni, dia kena dobek sikit. Bermula lari. Maksud lari di sini ni, dia tak percaya qada dan qadar. Qada dan qadar kata rezeki dia banyak tu. Tak apalah. Dia lari, maksudnya tak percaya. Itulah guna burung. Itu antaranya lah. Tapi kalau orang dulu dia beramal, dia lain. Macam tua-tua kita dulu, dia kena petua tu lain. Petua lain. Petua ni dia kerap berlaku. Kita panggil adat. Itu tak apa. Kalau meramal bintang ni, macam kata kita tilik nasi, itu lain. Kita tengok tangan ni orang macam ni sekian-sekian. Tapi kalau itu ustaz, dia tengok jari luas ni. Ni nak pergi jalan jauh ni, contoh. Tengok. Kawan ni macam ni. Itu tak apa. Itu bukan ramalan. Itu dipanggil petua. Petua tak apa. Ibarat dia ginilah. Kalau petua dia kata, kalau kita belajar waktu malam, kalau belajar waktu malam, itu mendapat kejayaan. Contoh, orang dulu cakap, kalau belajar pada waktu pagi tu, tengah-tengah malam, orang tengah-tengah sunyi tu, panggil petua. Itu di antaranya. Baik, tengok. Dia kata apa? Dan bermula lari daripada qada Allah dan qadarnya. Qada dan qadar. Bila sebut qada apa? Ketentuan. Ketentuan Allah Ta'ala. Dia panggil plan. Adapun qadar itu dipanggil pelaksanaan. Jadi dia muafakat daripada daripada sifat iradat. Itu qada. Qada ni dikatakan seperti Allah Ta'ala menentu dah sejak azali lagi. Adapun qadar dipanggil pelaksanaan. Tu dia. Tengok. Dan tengok. Bermula lari daripada qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Qada Allah tu, itu tidak dapat. Nak lari tak boleh. Kita nak lari pada qada qadar tu tak boleh. Nak lari tak boleh. Duduklah mana pun, duduklah dalam hutan pun, duduklah sorang-sorang pun, tak boleh lari pada qada qadar. Habis tu, maka saya gia bagi tiap-tiap orang Islam tadi pada sekalian waktunya. Mengerjakan apa? Dengan menyebutkan Allah Ta'ala dan berdoa. Menyebutkan Allah Ta'ala apa? Berzikir. Kita baca Al-Quran. Itu dipanggil mengingat Allah Ta'ala. Dan berdoa dan tadarru'. Merendahkan diri. Tulis itu. Tadarru' ni merendahkan diri. Tadarru' maksudnya dengan merendahkan diri. Jadi bagi tiap-tiap orang Islam, kerja kenapa?
Ni baru sebut pagi tadi Kerja orang Islam ni kena kerja ni apa? Kita tak boleh nak lari daripada qada dan qadar, tak boleh lari dah. Habis tu kita nak buat apa? Bila kita tak lari pada qada dan qadar Allah Ta'ala, wajib bagi kita sekalian orang Islam ni, wajib apa? Pada sekalian waktu tadi dengan menyebutkan Allah Ta'ala. Yang ni dengan mana zikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tadi dah ajar syarat doa tadi. Dan tadarru', merendahkan diri. Dan baca Quran. Kita baca Quran, itulah kerja orang Islam. Dan sedekah yang menolakkan sekalian bala-bala. Itu memang ada. Soalan kata sedekah tu nak menolakkan bala. Tapi dia memang semua dah ditetapkan dalam qada. Ibarat dia sebagai asbab dia sedekah ni nak menolakkan bala kita. Tengok. Dan memohon ia seorang akan Allah Ta'ala akan maaf dan afiah. Afiah ni sihat, tulis. Afiah ni makna sihat. Kita memohon akan Allah Ta'ala, memohonlah ia seorang tadi akan Allah Ta'ala, memohon apa? Akan maaf dan afiah. Afiah ni maksudnya sihat, kesihatan di dunia dan akhirat. Mohon pada Allah Ta'ala, minta kemaafan dan kesihatan, kesihatan kita, bagi sihat. Sebab apa tu? Tengok. Supaya memelihara akan dia, akan sekalian tadi tu, supaya memelihara akan dia oleh Allah Ta'ala. Supaya memelihara akan dia, akan seorang tadi tu oleh Allah Ta'ala daripada bala-bala dan penyakit-penyakit. Sebab tu kita kena doa, bersedekah. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, banyak mengingat Allah Ta'ala, banyak baca Quran, banyak sedekah. Sedekah ni banyak, bukan kadang kata sedekah tu dua zikir pun bagi sedekah juga. Lepas tu kita hadiahkan pahala kita sedekah pada kepada orang yang dah mati, pada ibu bapa kita. Afiat maksud sihat, ya betul. Afiat tu dengan mana maksud sihat? Tu dah. Baik, sebab apa buat kita kena pohon gitu? Sebab apa kita kata kena memelihara? Sebab apa kita kena memohon Allah Ta'ala tu akan maaf dan afiat? Sebab apa? Kerana orang yang direzekikan dia dengan orang tadi dengan boleh berdoa, itu tiada diharamkan dia daripada perkenannya. Apa tiada diharamkan? Tulis. Nanti ingat haram lawan halal tu kan. Tiada diharamkan, ini tiada ditegahkan. Tulis itu. Tiada ditegahkan. Tiada ditegahkan daripada perkenannya. Apa? Perkenankan doanya. Kalau orang tu dia buat amalan tadi tu, berzikir, berdoa semua, Allah Ta'ala memperkenankan doanya. Itu maksud kata tiada diharamkan. Maksud tiada ditegahkan akan perkenannya, perkenan doanya. Tiada diharam tu bukan kata haram lawan halal tu, bukan gitu. Haram maksudnya ditegah pada bab lughah. Tu dia. Habis itu, Sungguh pun bala itu telah ditakdirkan akan dia, akan bala itu, serta tak dapat tidak, mesti kenanya. Walaupun kita kata ustaz, bala tu tetap kena kat kita juga. Ya betul, na'udzubillah min zalik. Tetapi tengok, memudah akan dia oleh Allah Ta'ala atasnya. Tengok contoh dalam qada mubram, Allah Ta'ala tetap dah seseorang tu na'udzubillah min zalik, tiba-tiba dia accident. Tapi accident dia tu bercalar sikit lah, bukan accident teruk. Allah Ta'ala berikan pada dia tu kesihatan, rezeki. Rezeki, kita dah bab rezeki baru ni. Ada 4 semua. Rezeki maksum apa semua tu, rezeki ma'ud. Habis. Dan rezeki akan dia, tetapi memudah akan dia akan bala tadi oleh Allah Ta'ala atasnya.
Ya betul. Memudahkannya akan bala tadi oleh Allah Ta'ala atasnya, atas orang tadi, atas orang yang berdoa tadi. Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala pemudahkan. Walaupun kita kata orang tu kena bala sekalipun, tapi bala tu tak kuat. Tak rasa apa. Tu maksud dia. Tak teruk, tak ada apa pun. Kita Allah Ta'ala bala, tapi bala tu tak kuat kat kita, dengan sebab kita banyak bersedekah dan sebagainya. Dan merezeki ya Allah akan orang yang berdoa tadi dengan sabar. Allah telah rezekikan dengan sabar, dengan berdoa, dengan berkata doa itu. Allah Ta'ala rezekikan, Allah Ta'ala berikan. Dan merezeki ya Allah akan orang yang berdoa tadi. Allah Ta'ala bagi rezeki apa? Dengan sabar, dengan berkata doa itu, kita dapat mengucapkan doa. Melainkan apabila belajar ia seorang akan ilmu bintang-bintang itu. Tu tak dapat lah. Doa macam mana pun tak makbul lah, sebab kita belajar perkara yang haram. Apabila kita buat perkara yang haram, walaupun kita kata berdoa sekalipun, tu tak mustajab lah. Habis itu, melainkan apabila belajar ia seorang akan ilmu bintang-bintang itu, kadar barang yang boleh mengetahuikan dia akan kiblat. Tu tak apa. Kita belajar ilmu bintang ni panggil ilmu falak. Ni tak apa. Melainkan apabila belajar ia akan ilmu bintang-bintang itu, kadar barang yang boleh, ini sesuai perkara yang boleh mengetahuikan dia tu akan kiblat. Tak apa. Macam saya belajar ilmu falak, nak ambil tahu kiblat, saya belajar kiblat macam mana, nak tahu waktu semayang. Tu tak apa. Memang saya belajar juga ilmu bintang, tapi ilmu bintang tu nak tahu kiblat. Contoh bila kiblat dekat langit ni, kiblat kalau bulan Mei esok, kalau ada bintang Suraya, dia ada bintang 7. Ada 7 bintang. Maka 7 bintang tu, itu 7 bintang, kata itu nak kata nampak cantik lah. Contoh kata 3 bintang. Kalau nampak ada 3 bintang, kalau kat Malaysia ni, itu menunjuk di atas kiblat. Itu menunjuk di arah kiblat. Ada cara dia, ada cara dia. Habis itu tak apa. Dan waktu-waktu semayang, maka harus yang demikian itu. Boleh kita belajar hukum dia harus. Sebab apa? Kerana keadaannya wasilah. Wasilah ni apa? Anak tangga. Kerana keadaannya wasilah anak tangga kepada mengetahui kelakuan-kelakuan yang bangsa agama. Tak apa, bangsa agama tak apa, kita belajar kerana agama. Bukan kerana bahawasanya diterima pada dirinya. Bukan kata kita nak terima tu dengan sebab ilmu bintang tu sendiri, tak. Atas jalan ilmu agama tak apa. Bukan kerana ilmu bintang semata-mata. Bukan kerana bahawasanya diterima pada dirinya, diri ilmu bintang tu sendiri. Bukan kita nak kaji ilmu bintang tu, bukan. Tu dia maksud dia. Habis itu, kata para hamba, maka apabila kita dapat mengetahuikan demikian itu dengan yang lain daripadanya, maka tiada segia kita belajar akan dia. Kita dah sampai masa dah tu, stesen dia tu. InsyaAllah tersambung lagi. Tu sikit lagi, tak ambil tadi tu. Dan dimaksud pada dirinya, diri seorang. Habis itu, kata para hamba, maka apabila kita dapat mengetahuikan yang demikian. Nanti insyaAllah tersambung lagi minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti dah stesen besar sampai tu. Allah alam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا.